tahu anda jauh kan. Nah, jadi suasana saya pun sabar lah, tak tahu apa lah, sikit dulu, tak ada darah, tak ada. Saya pun begitu je, risau, saya pegang kalau basah ke apa kan. Sebab mana tahu kalau ada hidup ke kan. Jadi suasana berlaku dalam keadaan yang saya katakan tadi cukup mencemaskan. Dan ketika itu saya dah nampak beberapa orang dibawa turun dan dia darah banyak sana sini sebab komando helikopter itu setiap beberapa minit dia pergi tukar helikopter baru. Dia ambil orang lagi tukar helikopter baru. Jadi berarti akhirnya kapal itu dipenuhi dengan tentera komando tersebut. Dan akhirnya itu berlaku lepas subuh. Dan akhirnya bila matahari cerah sekitar 7.30, mereka yang berada di luar kebanyakan dah masuk ke dalam. Saya bersama 3 orang tak masuk ke dalam, masih di luar. Dan bila saya nak masuk, tiba-tiba komando telah menjelma di depan saya dan dia menunjukkan arah kepada kami. Dia kata jangan bergerak. Okey, komando ini bercakap bahasa Inggeris dengan kami. Dia cakap, saya ini bahasa Inggeris saya TOEFL saya lulus dah. Dia sebutkan saya stomach on the deck. Saya pun terjemahkan. Forward, stomach. Dia bawa senjata. Forward, deck. Saya cuba panggil kuat saya nak bantu dia ni ke? Bukan. Rupanya dia nak suruh saya baring. Saya kata cakap lah, lay down ke bawah, faham kan? Stomach on the deck. Jadi saya pun mula nak menyerang. Bila nak menyerang, dia tolak saya terbaring dan dia pijak tengkuk saya dan pijak pinggang dan dosa saya dan tangan saya diikatkan begini. Diharapkan jangan ditarik dengan tali plastik grip tu kan. Ditarik sekuat-kuatnya dan terasa pedih tangan dan tentulah bau ni rasa sakit. Setiap kali mereka lalu di ruang yang sempit itu, dia akan pijak badan saya. Dia pijak dan dia tenyik tadi. Oh, itu yang bahasa paip-paip pelat saya kata. Okey, dia pijak. Saya selalu menayangkan video-video berkenaan dengan kezaliman komando-komando. Rupa-rupanya di atas kapal itu Allah jemput saya supaya saya bertemu sendiri dengan komando-komando Israel. Bila sakit dipijak, ketika itu rupanya tarbiyah yang diberikan kepada saya supaya kita mempunyai hubungan yang kuat dengan pencipta. Bagi Muslim tentunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lupakan segala urusan makhluk, kita tumpukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu saya melafazkan zikir yang sebelum itu telah saya buat kuliah tafsir dalam bahasa Arab dalam kapal itu. Dan kami buat kuliah subuh dan sebagainya, saya menyampaikan dalam bahasa Arab di dewan itu. Saya menyebutkan salah satu daripada ayat Allah SWT surah Al-Imran. Allah SWT menyebutkan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka yang apabila diberitahu pada mereka bahawa musuh-musuh sedang mengepung kamu, takutlah kepada musuh yang ramai yang sedang mengepung kamu. Tetapi sahabat-sahabat Nabi itu mengatakan dalam hati mereka dan bertambah iman mereka. Orang kata takutlah musuh sedang kepung kamu tu. Dia jawab dalam hati dia, aku semakin beriman kepada Tuhan. Dan lidah mereka tidak berhenti mengucapkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, memadailah Allah sebagai wakil. Saya buat benda ini dalam kuliah subuh saya di sana di atas kapal. Rupa-rupanya Allah SWT nak suruh saya praktiskan dan ketika itu saya mengungkapkan memadailah Allah sebagai Tuhan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian saya bayangkan, ya Allah, kaki yang memijak itu adalah milikmu. Tubuh yang sakit dipijak ini juga adalah milikmu. Dan peristiwa pemijakan itu adalah izinmu, ya Allah. Lalu saya tempuhkan kepada Allah, lupakan segala-galanya. Dan Alhamdulillah, beberapa komando lain yang pijak di bawah saya, ini lebih lama lagi, saya tak rasa sakit dan saya boleh tersenyum. Saya merasakan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya katakan bahawa kita pada hari ini sebagai hamba kepada Tuhan, kita mesti ikut dalam satu sistem yang
boleh sentiasa kita diingatkan supaya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita akan terlupa pada Allah. Tetapi kalau kita letakkan jadual mingguan kita, bulanan kita, kita ada satu suasana, ada teman-teman yang mengingatkan kita pada Allah dan pada Pencipta, insya-Allah kita akan konsisten terus bergantung pada Allah. Dan kemuncak daripada itu, saya dipuji di atas kapal sehingga saya tidak boleh melupakan, hanya ingat pada Allah, dan saya mampu melupakan segala-galanya ketika itu. Saudara-saudara dan saudara sekalian, saya selalu mengajar, menceramahkan kepada teman-teman ketika saya buat kuliah subuh, ketika saya baca khutbah Jumaat di Malaysia dan sebagainya, selalu mengingatkan peristiwa-peristiwa ukhuwah persaudaraan. Anda di sini juga perlu menjaga hubungan persaudaraan. Ukhuwah itu sangat penting. Saya selalu menceritakan bagaimana sahabat dalam satu peperangan. Sahabat itu dalam selesai peperangan, dia luka, cedera parah, dan dia perlukan minuman. Lalu dia minta pertolongan daripada mereka yang membuat servis memberi minuman. Dan apabila dia sampai, bila dia nak minum, dia terdengar rakan di sebelah sedang merawang kesakitan dan nakkan air. Dia minta kepada teman dia, kau pergilah kepada kawanku di sebelah sana, dia lebih perlukan air. Ini namanya ithar, mengutamakan orang lain. Maka pergilah si pembawa air itu berikan, dan tiba ke orang kedua keadaan yang sama. Dia dengar kawan sebelah yang ketiga juga menjerit nakkan air. Kau pergi kat dia dulu, biarlah aku tunggu di sini dulu. Dan berikan pada orang ketiga, sampai ke orang ketiga dah syahid mati. Dan bila dia cuba patah balik untuk pergi pada orang yang pertama, orang pertama pun telah mati. Dan pergi kat orang kedua telah mati. Menunjukkan setiap tiga orang yang dalam peristiwa itu sentiasa mengutamakan saudara. Dalam anda duduk di sini, walaupun berjauhan, satu ikatan persaudaraan perlu dilakukan supaya anda berlatih daripada hari ini, supaya apa saja kemungkinan-kemungkinan yang berlaku persaudaraan itu mesti diutamakan. Di atas kapal itu Allah SWT memaparkan kepada kami. Saya berada di atas kapal itu daripada mula ditawan subuh itu, sehinggalah dapat keluar daripada kapal itu. Ketika kapal itu menuju ke pelabuhan Ashdod, saya antara kumpulan yang terakhir turun, dikira dalam kapal selama 26 jam. Kami tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Diikat dengan seketat-ketatnya, dan untuk ke tandas pun tak dibenarkan. Siapa yang berdiri minta izin ke tandas akan ditunjukkan senjata, kena minta banyak kali. Saya sendiri nak pergi ke tandas 15 kali minta baru dapat. Berdiri je, sit down. Nasib itu kata stomach on the deck lagi ya. Dia menjerit tengking dan saya pun duduk. Dia duduk cakap nak main kecil, dia tak layan. Berdiri lagi, sit down sampai 15 kali. Dekat 3 jam baru dapat tandas. Ramai tawanan-tawanan yang terkencing dalam seluar sebab tak dapat pergi tandas. Bila pergi tandas pun pintu tandas semua tidak pecahkan. Bukan senang nak tengok ustaz kencing berdiri, dia layak ramai kan. Sedang kapal pelawak Yahudi dapat tengok. Memang tak ada orang bangun besar. Kalau orang besar dia tak boleh, sebab tentera duduk dalam tandas, kita tengok apa kita buat semua kan. Kami tidak diberikan makan dan minum, dan ketika kami dilompokkan lebih kurang 12 orang, tiba-tiba kami nampak air kami, sebab dalam tu ada air sebotol 50 cup. Kami gembira, kami cakap Arab, cakap Turki, ada air. Siapa nak pergi ambil? Tak apa. Tapi seorang terbangun, dia beritahu kepada komando tu nak minta air, komando tetap bagi mula. Minta akhirnya dia bagi. Kemudian dia datang dekat, dia tengok air tu, dia tolak-tolak, kemudian dia kata ambil. So kami tangan berikat, ada yang ikat ke belakang, ada yang ikat ke depan. Saya masih ikat ke belakang. So yang ikat ke depan yang ambil air tu, nak gerak tangan ni pun sakit, duduk ni pun sakit. Tapi salah seorang sahabat daripada Jordan tu, dia bangun, dia ambil air botol besar, dia angkat dan pegang macam ni, dia menjerit. Sakit mengangkat botol dia. Dia tak atas meja, semua suka alhamdulillah. Nampak merah tangan dia sebab aku tergerak kan. Siapa yang nak buka botol ni? Okay. Semua diam, semua tak buka. Akhirnya seorang kata, biar aku berkorban untuk kamu semua. Dia pun kepit dengan lutut dia, dia buka, Allahu Akbar, dia pusing dan nampak darah mengalir daripada tangan. Dia sanggup untuk buat begitu demi kerana kami. Dan kami pun kata, engkau kena minum dulu. Kata, tidak, wallahi aku tak akan minum, melainkan semua sahabat-sahabat pun minum. Kami dapat melihat itulah yang dikatakan ithar. Kita kena utamakan saudara kita dan orang lain. Dan macam mana cara nak serve minum? Sekali lagi, orang yang
ini pertama ni ambil, dia tak nak minum juga. Orang yang kedua tadi dia ambil, dia tak nak minum. Biar aku bagi kepada orang yang ketiga. Orang kedua, orang pertama tadi yang buka, orang kedua ambil dalam keadaan sakit ni, dia tuangkan, suakan ke muka sama yang ketiga. Orang ketiga minum 2-3 teguk, dia geling kepala, cukup. Walaupun aku nak lagi, tapi aku tahu kita semua haus. Dia pasing. Dia pula ambil dalam keadaan menjerit, sakit, suapkan tiba-tiba kat saya pun, takkan saya nak kecualikan diri kan. Tak malu lah macam tu. Terus saya pun ambil dalam keadaan tangan ke belakang, saya ambil betul-betul, saya terlalu sakit tangan gini. Dan kawan yang duduk tadi minum, dan begitu pula kemudian diminumkan untuk saya. Dan begitulah akhirnya orang yang buka betul itu mendapat minum juga. Suasana kapal ini mengajar kami erti persaudaraan. Dan persaudaraan ini utamakan ya, persamaan itu dan kemudian juga untuk kemanusiaan yang lain. Dalam kapal ini, dalam masa selama 24-26 jam itu akhirnya kami dibawa ke pelabuhan Ashdod. Rupa-rupanya kapal ini sebaik-baik saja ditawan. Kami telah mendapat sokongan, support sebab kami sengaja buat tekanan itu dan akhirnya seluruh diplomat-diplomat asing yang berada di Tel Aviv, mereka menunggu dan sekejap nak ke pelabuhan Tel Aviv, sekejap dalam Ashdod sebab tak tahu komando akan bawa ke mana dan mereka setiap dan akhirnya bila nampak kapal itu dapat isyarat pergi ke Ashdod, ramai-ramai pergi ke Ashdod dan dia telah memberi tekanan kepada kerajaan Israel. Dan sebab itu kerajaan Israel telah menempatkan kami di penjara, bukan campur dengan orang Palestin, di penjara yang baru siap dibuat dan penjara itu berstatus saya kira 5 bintang. Sebab bukan sebarang penjara, memang agak eksklusif sikit. 26 jam dilayan oleh komando. Kemudian kami dibawa di penjara. Sesampai saja di penjara pukul 9, kami diberi pakaian persalinan yang cukup hebat. Saya dah 3 hari tak tukar baju masa tu. Alhamdulillah di atas saya pakai seluar jean. Kalau saya pakai kain black cat atau lubang kain itu, saya pakai seluar jean. Saya dah tahu ada kapal lasak kan. Dan di situ dia benarkan kami mandi di kedai, tapi tak ada pintu juga kedai dalam penjara. So pada letih terus buka pipe mandi, tengah-tengah mandi dalam pakai baju basah ni, tengok-tengok cermin tak nampak muka. Saya kata aku ni dah gabun ke, dah kena racun pun, semua tak nampak cermin. Pegang-pegang cermin, rupanya cermin tu masih berplastik lagi. Maknanya baru. Ya memang penjara baru lah. Setiap bilik seorang, buka-buka bilik dalam tu ada kasut khas dibagi, ada slipper, ada singlet 2 lai, ada seluar dalam 3 lai, baru punya lah. Ada seluar track, lengkap semua. Saya kata ini hotel. Ada towel 2 pula tu seorang. Ini betul-betulnya hotel. Tapi dalam penjara kami setkan minda kami kurang-kurang 3 hari, 2 minggu, 3 bulan, setengah tahun dalam penjara. 2 tahun. Cuma bayangkan. Panjang ganggu. Sebab supaya kita tidak penat, kita setkan minda kita. Tapi tuan-tuan rupanya pukul 3 petang, diplomatik asing dah masuk ke dalam penjara. Dan saya lihat dia maki-maki, marah-marah pegawai-pegawai Israel kerana buat rakyat dia bercampur. Saya lihat diplomatik daripada Kanada contohnya, masuk-masuk berjumpa tahanan yang daripada Kanada ni, dia ucapkan congratulations to a very good, semua dia puji-puji semua kan, kami akan bawa balik kalau hero negara. Cakap Malaysia tak ada kedutaan di Tel Aviv, jadi kami lambat sikit dapat layanan. Tapi saya lucu, itu negara orang pun datang yang daripada Australia punya grup, datang daripada United Kingdom, semua ucap kalimah pada rakyat dia. So kawan-kawan sahabat-sahabat kami semua tersenyum. Jadi kedua memuji dengan kedutaan. Tapi tidak kepada rakyat Mesir, dalam keadaan seorang rakyat Mesir. Masuk-masuk saya jumpa kedutaan, orang Arab bercakap Arab, saya faham kan. Dia kata, moga Allah ampunkan kau menyusahkan kami, engkau ni apalah, bawa malu Mesir lah, engkau ni, engkau marah pula rakyat dia. Berbanding dengan orang putih, dia puji rakyat dia. Engkau jadi pejuang kemanusiaan dan sebagainya. Itu nak tengok kesian dengan Mesir kan, pemahaman dia macam tu. So, kena maki dan sebagainya. Lepas tu barulah kami pukul 3 petang diplomatik masuk. Pukul 4.30 kami dah diarahkan untuk meninggalkan penjara. Berarti kami tidak bermalam di penjara. Sebab apa? Tekanan
tekanan politik, tekanan itu telah berjaya kami cipta gelombang itu. Dan kami nak balik, orang Turki tak dibenarkan balik dua-dua hari, dan kami tak nak berpisah dengan orang Turki. Kita datang sekali, berkata orang Turki kita balik. Dia nak balik sebab kami semua sehelai sepinggang. Kami dapati orang Turki ni dia pandai rupanya. Dia sembunyikan duit semua tak batu buah dia. Akhirnya masih berapa duit bagi duit pada kami nak buat belanja pada kami. Tak payahlah kami ada kedutaan sambut semua kan. Dan alhamdulillah saya dibawa ke pelabuhan, dibawa ke Jordan, dan di Jordan alhamdulillah kedutaan Malaysia menyambut kami daripada penjara, daripada kapal yang dilayan oleh komando masuk penjara menjadi panduan di Israel. Kami dibawa terus ke Jordan, dan di Jordan disambut oleh wakil Raja Jordan, dan kami terus masuk ke hotel 5 bintang. Bayangkanlah daripada penjara selekeh masuk hotel kalau tidak bagi kan. Tengok katil cantik, bilahi cantik dalam kapal semua, agak-agak rasa heran sikit. Betul ke pun dalam hotel pula? Baru tadi dalam penjara kan, sekarang dah masuk hotel pula. Itulah saya nak katakan bahawa perjuangan kemanusiaan ini dijanjikan dengan sesuatu yang sangat hebat. Baik, sebelum saya buka peluang kepada soal jawab, saya nak ceritakan bahawa kapal Mavi Marmara sebenarnya telah berjaya kepada tiga objektif. InsyaAllah barang kapal Mavi Marmara telah dipulangkan kepada kerajaan Turki, dan beberapa barang dalam kapal itu akan dibawa oleh United Nations untuk diserahkan kepada penduduk Gaza. Besi-besi construction semua akan diserahkan. Yang keduanya, objektif yang kedua, sekarang ini tahukah anda banyak lagi konvoi yang akan pergi ke Gaza. Kita kata nak pecahkan tembok, dan insyaAllah bulan 2 ini targetnya 100 kapal akan beratur menuju ke Gaza. Kalau satu kita tengok itu yang Israel buat, kita akan bawa 100 kapal nak tengok apa dia buat pada 100 kapal ini. Wisma Putra beritahu pada kami, kalau orang Malaysia pergi, tolonglah duduk dalam satu kapal, senang nak urus kalau apa-apa, dia kata. Kami kata tidak, kita akan pastikan kalau rakyat Malaysia pergi, kalau 100 orang setiap satu duduk dalam satu kapal yang berbeza-beza. Orang kata apa? Don't put all the eggs in one basket. Lepas macam apa? Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Jadi kalau pecah-pecah semua, jadi sepah-sepahkanlah telur tu supaya boleh menetas ayam nanti. So maknanya kalau 100 kapal kita akan pecahkan itu. Dan selepas kami mengawal ini, dan Oktober ketiga kita telah menjadikan isu nasional. Saya ceramah di sana sini dan alhamdulillah, dan kami telah melancarkan konvoi yang kedua bagi pihak Aqsa Sharif, iaitu Viva Palestine yang kelima melalui London. Sebab apa falsafah saya dah terangkan kepada anda semua, bahawa British lah yang telah menyebabkan tertawannya bumi Palestin. British lah yang telah menjajah tanah air kita. Hari ini kita sengaja, tempoh hari kita hantar konvoi Viva Palestine daripada seluruh negara berkumpul di London. Aqsa Sharif beli ambulans second hand punya. Kita lengkapkan dengan alat-alatnya 55,000 satu ambulans itu. Kita beli 3 lengkap, dan kita hantar 7 orang sukarelawan bersama dengan Viva Palestine 12 orang, dan ia dipandu daripada London dengan mengibarkan bendera Palestin, dan daripada